Para hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis sekali lagi menjemput dan mempersilakan penceramah kita untuk mengambil tempat seterusnya menyampaikan tugasan kepada para peserta. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ayo. Okay, seperti mana yang sedia maklum, sebelum kita mulakan program kita pada petang ini ataupun bekil kita pada petang ini, ada sedikit perkara yang saya nak sentuh, yakni berkaitan dengan penyertaan. Ada di sini ada beberapa orang peserta yang bertanyakan, adakah penyertaan hanya dalam kalangan mahasiswa KIAS sahaja. Jadi untuk mengatakan semua, penyertaan kita pada hari ini terbuka kepada umum, tidak mengira bangsa dan juga tidak mengira IPT dan sebagainya lah. Jadi kita ada penyertaan daripada luar. Penyertaan daripada luar, KIAS sendiri. Okay, itu hanya sekadar makluman umum lah kepada semua yang masih lagi tak tahu. Kita buka penyertaan ni kepada umum. Macam sebelum-sebelum ni, kita buka penyertaan khas ataupun hanya kepada beberapa pihak saja. Sebagai contoh, kepada pelajar ataupun mahasiswa KIAS sendiri, itu kebiasaannya lah. Dan bila kita adakan kerjasama ataupun collaborate dengan DPWT, baru kita buka kepada penyertaan yang umum lah. Seperti program kita, program kita lepas, dan program lepas baru-baru ni. Macam program bengkel penulisan, deklamasi, puisi lah, yang disampaikan oleh Tuan Nimas TY. Kalau ada yang kenal Nimas TY, disampaikan oleh Nimas TY, dan ada pula penulisan kreatif dan juga disampaikan oleh Nimas TY jugalah. Jadi penyertaan hanya terbuka kepada certain individu saja ataupun certain pihak saja, tak terbuka kepada semua. Jadi ini adalah kali pertama kita buka kepada penyertaan umum lah. Macam sebenarnya kita buka juga untuk penyertaan umum, tapi sambutan daripada ataupun sambutan atau penggalakan daripada bangsa-bangsa lain tak begitu menggalakkan. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita ada juga penyertaan daripada luar lah, seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi. Ada juga ada keliru, maaf sebab saya menyebut ada peserta yang bertanya. Kita ada penyertaan daripada bangsa-bangsa lain, guys. Sebagai contoh, kita ada daripada bangsa Chinese sendiri, dan kita pun ada Indian dan sebagainya. Mohon menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh peserta-peserta sebentar tadi, insyaAllah. Okey, baik. Seterusnya saya serahkan semula kepada Tuan SM Sakin Shah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang hadir. Tak kira kita tengok banyak penyertaan dari pelbagai kaum ada, jadi satu perkara yang baik untuk kita bersama-sama berkongsi pandangan apa-apa yang patut. Jadi pada petang ni, kalau boleh kita mintalah pembentangan daripada peserta, maknanya membentangkan buku-buku yang mereka baca, dan daripada situ bolehlah kita bincangkan skop yang kita boleh ambil daripada pembentakan tersebut. Jadi urus dia macam mana dengan pembentangan peserta? Ada tak peserta yang volunteer, sukarela untuk membentangkan? Sebentar tadi saya ada berhubung menerusi grup ahli bengkel lah. Jadi ada beberapa peserta yang cuba yang nyatakan bahawa dia telah membaca beberapa nukilan ataupun karya SM Osman Kelantan. Sekiranya tidak keberatan, boleh kita menyebut sekiranya ada yang berkongsi. InsyaAllah. Boleh, silakan. Persilakan. Karya lain pun tidak ada masalah, kita nak tengok
contoh kita kan kita untuk kita jadi contoh perbincangan kita. Silakanlah siapa yang ada boleh buat perbincangan. Ya. Okay. Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam. Baik ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Jadi sebenarnya Kak Nik tak habis lagi baca novel ni Tuan Syed. Tak apa. Dulu masa sekolah dulu dah baca dah, tapi dah lama kan lupa. Lepas tu novel dia bertajuk ialah Perjudian. Ya, okey. Sebenarnya sinopsis sebab tak habis lagi. Boleh kita macam tu Tuan Syed? Boleh. Tak apa. Okey. Jadi kalau ikut di sini novel Perjudian ni cetakan pertama ialah pada tahun 1973. Okey. Dan macam sinopsis lah kan setakat yang saya baca. Di mana novel ni menceritakan Pak Mat dengan keluarga dia lah. Jadi Pak Mat ni dengan isteri dia yang bernama Mena tinggal di sebuah kampung Tasik. Kemudian keadaan keluarga mereka miskin. Jadi Pak Mat ni mengambil keputusan untuk berhijrah lah, nak mencuba nasib membuka tanah baru. Dari tanah baru ni terdapat di kampung Paya Kedondong. Okay, jadi Pak Mat telah menjual sawahnya yang di kampung Tasik untuk membeli tanah baru di kampung Paya Kedondong. Dan dalam novel ni diceritakan bagaimana Pak Mat ni mempunyai seorang anak yang mana Pak Mat bergantung harap kepada anaknya yang bernama Khalid, yang berumur 35 tahun untuk membuka tanah baru. Maklum sajalah Pak Mat ni sudah berumur, tetapi malangnya Khalid yang berumur 35 tahun ni telah meninggal di Pagut Mula. Kemudian anaknya yang kedua bernama Talib juga menjadi harapan beliau untuk membantu membuka tanah baru di kampung Paya Kedondong, juga telah meninggal hilang di Laut Cina Selatan semasa menangkap ikan menggunakan kolek bersama kawan-kawan dia. Kemudian anak yang ketiga perempuan Raiha juga mati masa berumur 5 bulan. Kemudian Mahmud mati juga kerana wabak taun yang melanda kampung Tasik. Kemudian bila mereka berpindah ke kampung Paya Kedondong, maka Mena melahirkan seorang anak perempuan dinamakan Siti Sarah. Jadi ini adalah anak mereka yang kekal, Siti Sarah ni, di mana dibesarkan di kampung Paya Kedondong. Jadi begitulah penceritaannya, di mana usaha Pak Mat untuk membuka tanah daripada tanah sawah, kemudian dugaan dia bermacam-macam, bila padi yang sedang masak dimakan oleh babi hutan. Dan pada asalnya Pak Mat hendak bunuh babi hutan yang makan padi dia, tetapi dia dapat akal di mana dia kata kenapa tidak dijual, sebab ada orang yang bangsa lain yang makan babi. Jadi dia menggunakan duit menjual babi hutan ni untuk membeli lebih banyak lagi tanah di kampung Paya Kedondong. Jadi alhamdulillah hasil jualan babi hutan tu lumayan, dan Pak Mat dapat membeli beberapa ekar lagi tanah, di mana dia telah membuka tanah untuk dijadikan kebun getah. Jadi begitulah cerita dia dalam penceritaannya tentang Pak Mat dengan beberapa orang penduduk dalam
dalam 30 orang penduduk membuka tanah di kampung Raya Kedondong, dan bila getah yang ditanam dah boleh menghasilkan susu getah, maka masa itulah didapati bahawa tanah tu ialah tanah haram, tanah kerajaan, dan Pak Mat dengan kawan-kawan dia telah menduduki tanah kerajaan itu tanpa mendapat kebenaran. Jadi kerajaan ingin mengambil semula tanah tersebut, sedangkan berekar-ekar getah telah membuahkan hasilnya. Jadi ceritanya, penceritaannya ialah pandangan Pak Mat sahaja, iaitu yang saya dapat kan, itu sudut pandang Pak Mat sahaja. Jadi bagi saya novel ini sangat bagus kerana penceritaan dia yang begitu berkesan, bahasa-bahasa yang digunakan walaupun mudah tapi dapat menggambarkan semua keadaan emosi yang dihadapi oleh Pak Mat, susah payah dia macam mana nak membuka tanah hutan. Jadi di akhirnya Pak Mat mengambil keputusan mengikut kehendak kerajaan, meninggalkan tanah yang bertahun-tahun diduduki kerana kerajaan telah menjanjikan akan diberi tanah baharu untuk Pak Mat. Jadi itulah sinopsis dia lah tuan saya. Saya tak reti lagi sebab baru masuk kursus lisensi hari ini. Jadi minta maaf banyak. Baik, terima kasih Yani. Okey, kita dapat sebagai satu sinopsis kan. Jadi macam mana kalau dengan daripada sinopsis tu kita nak mencari satu skop yang kita rasa kita nak membawa karya ini kepada pembaca. Sekurang-kurangnya kita dapat memujuk ataupun berkongsi dengan pembaca apa yang kita dapat daripada karya ini. Jadi kalau kita lihat skop yang kita nak dapatkan tu, walaupun kita menggemari karya ini, tetapi bagi pembaca lain mungkin dia melihat satu cerita yang biasa tentang petani membuka tanah baru, masyarakat yang membuka tanah baru dan kemudian mengejarkan tanah tersebut, dan tanah tersebut akhirnya tahu ialah tanah kerajaan yang akan diambil balik. Tetapi ada perkara-perkara yang menimbulkan mungkin kesan kepada kita. Contohnya dia menjual babi-babi hutan tu dan dalam maknanya dalam situasi masyarakat, dalam budaya dan agama masyarakat Islam, menjual babi dalam makan hasil tu ada konotasi yang tersendiri, hukum yang tersendiri. Jadi akhirnya tanah-tanah yang dibeli daripada hasil penjualan babi itu adalah tanah haram juga. Dia seperti satu bentuk balasan daripada mungkin kesalahan dari segi agamanya. Jadi akhirnya kalau kita nak melihat dari sudut kemasyarakatan, kita melihat bahawa setiap masyarakat itu ada budaya yang sendiri. Dan budaya ini berasaskan kepada pegangan masing-masing, pegangan agama, pegangan dan sebagainya. Jadi pegangan-pegangan agama ini akan membentuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam masyarakat, dan hukum-hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi kalau dilihat sini bahawa terdapat perkara-perkara yang kita katakan menyangkupi soal cara fikir masyarakat dan pegangan hidup masyarakat tersebut. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu perkara yang melanggar hukum-hukum agama. Jika melanggar hukum agama, maknanya mereka akan menerima satu bentuk balasan dan sebagainya yang sebegitu. Jadi penulis telah memasukkan satu bentuk corak fikir, psiki masyarakat yang berasaskan kepada kepercayaan agama masyarakat tersebut. Jadi di sini kita melihat bahawa masyarakat Islam ada kepercayaannya sendiri, ada pegangan tersendiri, ada hukum-hukum yang tersendiri. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu
walaupun tidak salah dari segi undang-undang dan sebagainya, tidak salah menjual babi mendapat hasil dan sebagainya, itu tidak salah dari segi undang-undang dan sebagainya, tapi dari segi hukum agama, ia menyangkuti soal-soal lain. Jadi kita mungkin boleh melihat skop itu untuk diambil. Satu skop agamanya, dan kedua skop kita kata pemikiran masyarakat itu. Pemikiran masyarakat itu ada nilai dan norma tersendiri, dan nilai-nilai ini yang akhirnya memegang masyarakat itu untuk berada dalam satu aturan hidup yang khusus, aturan hidup yang khusus, dan aturan hidup inilah yang membina satu bentuk kita katakan kemajuan ataupun kita katakan kebersatuan dalam masyarakat, dan kemajuan yang boleh dicapai oleh kejayaan yang boleh dicapai dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau kita lihat daripada skop ini, kita boleh membuat satu ulasan yang memfokuskan kepada pengaruh budaya agama dalam cara fikir masyarakat. Kerana dalam hal ini SO Semang Kelantan mewakili masyarakat Melayu Islam, dan dia ada pegangan tersendiri terhadap hukum hakam dalam agama Islam. Maknanya dalam pemikiran SO Semang Kelantan, dia menyatakan bahawa perkara itu adalah satu perkara yang menyimpang daripada hukum agama. Jadi seharusnya lah akan menerima hukuman daripada atau pembalasan daripada penyimpangan tersebut. Ini cara fikir SO Semang Kelantan yang mewakili masyarakatnya. Jadi kalau kita lihat di sini, SO Semang Kelantan itu berada dalam masyarakat tersebut, dan dia berfikir dalam konteks yang dibentuk oleh pengaruh pegangan agama masyarakat tersebut. Jadi itu yang kita dapat melihat. Jadi kalau nak melihat dari sudut yang luas, kita dapat menilai bahawa sesebuah karya sastra itu ia mewakili bukan sahaja masyarakatnya, tetapi juga waktu, tempoh atau masa masyarakat tersebut berada. Jadi kita lihat di sini perkembangan masyarakat pada satu ketika dahulu, ada masyarakat Melayu dalam mungkin era sekitar pertengahan ataupun pertengahan sekitar suku ketiga abad ke-20 kita katakan, antara tahun 1970, 60-an, 70-an begitu, yang mana berlaku satu bentuk mobilisasi pergerakan masyarakat daripada ke masyarakat yang pertanian sadari diri itu kepada penerokaan tanah-tanah dan sebagainya. Jadi kita perlu melihat satu skop yang kita akan ambil sebagai satu perbincangan. Perbincangan itu mungkinlah tidak panjang, tetapi ia menjadikan satu skop utama yang kita boleh maknanya kita boleh kembangkan. Kita boleh kembangkan untuk melihat bagaimana sesebuah karya itu mewakili cara fikir, mewakili suasana dan waktu yang diletakkan oleh penulis tersebut. Jadi kalau perjudian ini untuk melihatnya sebagai sebuah karya yang menarik kepada semua orang, mungkin tidak semua orang akan menarik membaca karya ini. Tetapi kalau kita menyatakan bahawa karya ini sebenarnya dia mewakili satu zaman, dan suatu kelompok masyarakat yang meneroka tanah tersebut. Dia boleh menjadi sesuatu yang menarik kerana pembaca juga ingin mengetahui kisah peneroka tanah haram ni, bagaimana mereka bermula dan bagaimana mereka kemudian menjalani kehidupan, dan bagaimana mereka meletakkan satu aturan tidak langsung yang tidak formal dalam membina hubungan kemasyarakatan tersebut. Jadi
pembaca mungkin terkesan terpengaruh untuk mengetahui apa yang berlaku pada satu ketika pada tahun 1960-an, 70-an, bagaimana masyarakat berkembang pada waktu itu. Jadi kita mungkin menumpukan kepada skop-skop yang dapat kita ambil di situ. Dan skop-skop ini dia bukan satu skop yang kompleks sangat, dia yang simple, simplistic, tapi dia penting untuk pembaca itu mendapat sesuatu yang membolehkan mereka faham yang kita kata tadi tentang senario keseluruhan, maknanya senario pada zaman tersebut. Jadi kalau kita nak katakan cerita tentang sekini kisah Pak Mat pergi membuka tanah haram dan sebagainya, pembaca akan melihat satu cerita yang mungkin biasa. Tetapi apabila kita mengulas, meletakkannya satu pernyataan bahawa novel ini mewakili satu zaman perubahan masyarakat ataupun perkembangan masyarakat pada sekitar tahun 1970-an, 60-an, 70-an, yang melihatkan bahawa cara fikir mereka dibentuk oleh pegangan agama dan sebagainya, dan kemudian dapat melihat satu bentuk kita katakan perkembangan masyarakat tani, masyarakat agraria di pantai timur semenanjung Malaysia. Jadi skop yang kita bincangkan dia akan menjadi sesuatu yang menarik untuk pembaca lihat. Dan jikalau pembaca tersebut dengan kajian sosial dan sebagainya, dia akan menjadi lebih tertarik lagi untuk melihat. Kerana dalam novel ini juga pembaca akan melihat cara bahasa digunakan, cara pertuturan dan sebagainya, iaitu akan membiaskan tentang sifat-sifat khusus masyarakat yang ada dalam novel ini. Itu masyarakat peneroka tanah, di hutan. Jadi itulah yang yang kita boleh lakukan dalam penulisan resensi. Kita mengambil satu sinopsis dan melihat apa benda dalam cerita ini, apa perkara dalam cerita ini, apa subjek dalam cerita ini yang boleh kita bincangkan secara ilmiah, yang boleh kita bincangkan secara serius. Jadi itu akan menjadikan ulasan itu lebih kredibel lagi, berkredibiliti untuk dibaca oleh pembaca. Kerana kita akan fokus kepada situasi-situasi yang boleh menimbulkan wacana, satu bentuk perbincangan yang boleh melihat kepada hal-hal yang lebih serius dan kemungkinan ilmiah dalam perbincangan tersebut. Jadi ini kepentingan dalam kita menulis sesebuah resensi. Kita perlu mencari satu skop yang penting yang boleh berkembang dengan satu ke tahap yang lebih serius perbincangan. Okey, ada pandangan lain yang boleh membantu pandangan saya tadi? Dipersilakan. Jika ada pandangan lain, ada soalan pun dipersilakan. Kalau tidak ada, kita boleh pergi kepada pembentangan lain sesiapa, tidak semestinya buku Asesmen Kelantan, buku sesiapa pun boleh. Apa-apa buku boleh, tidak semestinya buku novel atau fiction, yang non-fiction pun boleh. Kita boleh baca. Baik, urus je. Boleh silakan sesiapa lagi yang boleh merealisasikan sumbasaran kita pada petang. Saya buka kepada sebarang perkongsian sekiranya ada daripada kalangan para peserta sendiri. Dipersilakan. Saya memerlukan 2-3 pembentalan lagi, jadi kita boleh dapatkan satu, maknanya contoh-contoh yang boleh kita bincangkan
untuk pendedahan yang lebih jelas dalam penulisan resensi ya. Kalau boleh dapatkan lagi 2-3 pembentangan, boleh kita maknanya lihat ya dengan lebih jelas macam mana struktur sebuah resensi itu dapat dibina dengan lebih pantang. Tak kira lah buku-buku apa yang dibaca, boleh, tentunya ada buku-buku yang dibaca. Silakan hadirin. Saya rasa tak ada lagi tuan, sebab setakat ni yang berhubung secara atas talian dengan saya baru ni hanya seorang saja yang sudi untuk berkongsi. Penuntut kias ada buku-buku yang dibaca. Saya nak tahu juga apa yang dibaca oleh penuntut kias. Ada penuntut kias buku-buku yang dibaca. Tentu ada buku-buku. Mohon wakil penuntut kias, takkan tak ada wakil. Ada tak wakil penuntut kias yang boleh membincangkan? Kalau saya seorang bercakap ada mengantuk peserta mengantuk, saya pun mengantuk. Tak kisahlah buku-buku apa-apa pun yang boleh kita bincangkan, boleh. Okey, tak apa, kalau ada nanti kita masukkan. Okey, mungkin ada perbezaan kalau kita nak buat ulasan buku fiction dengan buku non-fiction. Dalam buku fiction kita akan melihat sinopsis, dan sinopsis itu boleh menjadi satu, kita katakan maknanya asas kepada kita membentuk pandangan. Kita perlu membentuk satu pandangan daripada buku yang kita baca. Buku tersebut dia mempunyai skop atau sudut pandangan tersendiri. Kalau kita lihat daripada perjudian tadi, dia ada sudut pandangannya sendiri. Sudut pandangan bahawa melakukan perkara yang salah juga akan menimbul balasan yang salah terhadap perkara yang salah dilakukan. Jadi itu sudut pandangan yang tersendiri, sudut pandangan yang kita nampak daripada penulis tersebut. Tetapi dari sudut pandangan kita akan membina sudut pandangan kita sendiri. Sudut pandang kita untuk melihat bahawa apakah perkara itu perlu mungkin kita lihat pada perkara lain, bukan kepada skop yang diberikan oleh penulis. Kita melihat isu-isu yang lain. Contohnya, kalau mungkin saya melihat pada isu maknanya dari segi bagaimana penulis memberikan pilihan kepada Pak Mat keluar. Kalau dia duduk di sawah, mungkin dia terperangkap dalam lingkungan yang menyeksakan tersebut. Jadi dia keluar. Tapi apabila dia keluar, dia meneroka tanah hutan, dia berjaya dapat membeli tanah dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa seseorang manusia itu akan berjaya apabila dia melakukan penghijrahan daripada tempatnya. Dia keluar merantau, keluar daripada tempat lingkungan dia yang lebih sempit tersebut, pergi kepada suasana yang lebih besar, maka dia akan menempuh kejayaan. Mungkin sudut pandangan kita sebagai penulis akan melihat begitu. Sudut pandang penulis ada berbeza dengan sudut pandangan pengulas. Jadi setiap penulis ulasan atau pengulas dia perlu membina sudut pandangannya yang tersendiri. Sudut pandangan yang maknanya mungkin berbeza dengan penulis, tidak ada masalah, tetapi sudut pandangan itu akan memperlihatkan kepada pembaca bahawa
dia betul-betul memahami isu yang dibawa penulis dan mempunyai pandangan yang tersendiri terhadap karya tersebut. Yang ini saya katakan bahawa penulis resensi itu perlu menjadi satu bentuk yang kita katakan sebagai second opinion, ya. Pandangan, maknanya sudut pandang kedua yang melihat karya tersebut. Jadi sudut pandangan kedua ni sudut pandangan luar, bukan sudut pandangan penulis yang memberikan apa yang ingin disampaikan dalam sebuah karya itu. Jadi penulisan resensi ini juga meletakkan seseorang penulis resensi itu sebagai seorang karyawan itu sendiri. Bukan dia hanya menyalin apa yang ditulis ataupun mengambil fikiran yang dikemukakan oleh penulis, tetapi dia membawa pemikiran yang tersendiri. Kerana itu dikatakan second opinion, dia membawa fikirannya tersendiri. Tak semestinya apa yang dikata penulis itu disetujui oleh kita, kita mungkin tidak bersetuju. Dan ketidakbersetujuan itu yang dapat memberikan satu pandangan baru, pandangannya asli daripada seorang penulis resensi. Inilah kita katakan sebagai maknanya mengungkapkan isi daripada penulisan tersebut. Okey, kalau saya membaca buku The Dubious Battle, John Steinbeck. Steinbeck menulis tentang masyarakat kapitalis yang menindas orang Amerika ketika awal abad ke-20. Dalam novel tersebut memang menyatakan pandangan golongan kiri lah yang melihat Steinbeck ni dia memang seorang penganut aliran kiri lah, yang memang kuat aliran kiri dia, yang melihat kapitalis itu sebagai satu maknanya kejahatan di dalam dunia, kejahatan yang kemiskinan yang muncul di Amerika itu kerana pihak-pihak kapitalis inilah. Tetapi saya ingin membangkang pandangan Steinbeck. Saya ingin melihat bahawa Dubious Battle itu, perjuangan yang sia-sia itu, bukan kerana mereka menyatakan bahawa kemenangan kapitalis itu menjadikan perjuangan yang dilakukan oleh pihak kiri itu sia-sia, tetapi pihak kiri ini sendiri mempunyai ideologi yang sia-sia. Kerana dalam perkembangan masyarakat, mereka tidak boleh lagi terkongkong dalam kepompong pemikiran bahawa sistem komunal yang meletakkan bahawa setiap orang perlu menerima hasil-hasil secara sama rata, tidak mungkin berlaku. Itu seperti satu bentuk benda yang kita fikir yang sangat ideal, bahkan utopia. Utopia ni perkara yang tidak mungkin berlaku, hanya berlaku dalam kepala, dalam fikiran, dalam bayangan fikirannya. Dalam realiti dia tidak mungkin berlaku. Kerana setiap manusia akan mendapat apa yang dikerjakan. Jika dia rajin bekerja, maka dia akan dapat banyak. Kalau dia tidak rajin bekerja, maka dia dapat sikit. Dan kemudian ada pula yang bekerja banyak tapi tidak mendapat, kerana nasibnya kurang baik. Jadi setiap manusia itu akan berada dalam kejayaan hasil seseorang yang diperoleh oleh manusia itu, maknanya tergantung kepada usaha yang dilakukannya dan maknanya nasib yang diperolehnya. Dan nasib ni dalam konteks agama Islam mungkin kita memohon doa dan sebagainya, tetapi dalam konteks kemasyarakatan tidak mungkin kita dapat membagikan hasil sama antara satu sama lain seperti yang dimahukan oleh golongan-golongan sosialis, golongan kiri, tidak mungkin. Jadi bagi saya perjuangan dalam novel John Steinbeck dalam Dubious Battle itu adalah kesilapan golongan kiri mendefinasi tentang kehidupan, bahawa mereka boleh memberikan semua hasil secara sama rata. Jadi memang perjuangan itu sia-sia, bukan sia-sia kerana mereka tidak dapat melawan kapitalis yang kuat dan berkuasa, tetapi kerana
mereka melakukan satu ideologi, mereka memegang satu ideologi yang tidak mungkin dapat direalisasikan dalam realiti yang sebenar. Bukan saya menyokong sistem kapitalis. Dalam ini konteks perbincangan dalam novel tersebut, bukan saya menyokong sistem kapitalis tersebut, tapi untuk berdiri secara rasional melihat apa yang berlaku dalam novel tersebut, bahawa sistem kapitalis itu ada kebaikan yang tersendiri. Dan dalam dubious battle itu, Steinbeck tidak memberikan apa pun sisi yang baik terhadap sistem kapitalis. Dia memberikan semua sisi-sisi yang buruk, yang hodoh, yang menindas dan sebagainya. Dan melihat seolah-olah perjuangan golongan kiri ini sebagai wira, sebagai hero. Jadi dalam penulisan resensi, kita boleh membangkang apa yang ditulis oleh penulis. Membangkang apa yang ditulis oleh Steinbeck tersebut. Bahawa kita kata apa yang dibawa oleh Steinbeck ini adalah fikiran, tapi pemikiran kita melihat bahawa kegagalan dalam perjuangan tersebut bukanlah kerana perjuangan tersebut tidak mampu menentang sistem yang tidak adil, tetapi kerana perjuangan itu sendiri tidak berpijak di bumi yang nyata. Kalau kita dapat mengeluarkan ulasan begitu, pembaca akan melihat sesuatu yang berbeza dari apa yang mereka jangkakan. Kerana pembaca akan jangkakan bahawa pengulas atau penulis resensi akan menulis dengan sisi pandangan, dengan posisi yang menyokong ideologi Steinbeck tadi. Ideologi bahawa sistem kapitalis itu buruk, sistem golongan-golongan kiri ini sebagai wira yang sebenar. Tapi pandangan yang kita berikan menentang pandangan tersebut. Jadi jangkaan pembaca terhadap penulisan resensi itu akan berubah. Dan perubahan soal diterima atau tidak, baik atau tidak, tetapi ia memberikan sesuatu yang baru dalam jangkauan fikiran pembaca. Memberikan sesuatu yang baru dalam jangkauan fikiran pembaca adalah cara untuk meyakinkan pembaca tentang bahawa ulasan ini memberikan sesuatu yang berbeza dan kukuh untuk diterima oleh pembaca. Jadi ini sama ada pembaca terima atau tidak, ini akan menarik mereka untuk mencari karya tersebut. Kerana mereka akan melihat, ini ada perbezaan pandangan, jangkauan pandangan yang berbeza. Jadi ini membuatkan mereka akan mencari buku tersebut untuk melihat apakah benar yang dinyatakan oleh pengulas atau penulis resensi, ataupun apakah benar yang dinyatakan oleh penulis. Kerana ada pertembungan pandangan yang berbeza antara penulis resensi dengan penulis itu sendiri. Jadi ini yang kita katakan menimbulkan persoalan. Jadi penulis resensi perlu bijak mencari sudut-sudut yang boleh menimbulkan persoalan ini. Untuk mencari sudut-sudut yang bijak ini, penulis perlu ada pandangan yang tersendiri. Dia tidak perlu mengikut 100%, bersetuju 100% dengan pandangan si penulis. Sebab penulis ni dia ada ideologi dia sendiri, ada pendekatan sendiri, ada cara sendiri untuk menyatakan, untuk mempengaruhi pembaca, membenarkan pandangannya. Tetapi kita menentang pandangan itu dan akhirnya akan menimbulkan persoalan. Adakah semua jenis bahan bacaan boleh diresensikan? Saya rasa kepada saya secara peribadi, hanya kita katakan semua karya boleh diresensikan, tidak ada masalah. Maknanya semua karya yang boleh diresensikan, tetapi kepada saya akan membuat resensi kepada karya yang berkesan kepada jiwa saya. Maknanya yang mana saya dapat memberikan persoalan pada apa yang dibawa oleh karya tersebut. Tapi jika karya itu tidak menimbulkan banyak persoalan, tidak menimbulkan banyak perbincangan atau diskursnya, wacananya, saya tidak tertarik untuk menulis. Saya suka mengulas karya-karya yang mencabar fikiran saya,
Ya. Macam saya kata tadi, novel Julius Batten, John Steinbeck itu mencabar fikiran saya untuk melihat tentang pandangan penulis yang seolah-olah memaksakan bahawa mereka golongan kiri ini adalah wira yang sebenar, ada true heroes. Jadi saya berkecenderungan untuk menolak, you are not true heroes. Maknanya tidak semestinya apa yang anda letakkan sebagai musuh, apa yang anda letakkan sebagai yang melakukan mana penindasan itu 100% adalah pihak yang tidak benar, pihak yang jahat, ya. Mereka juga ada kebenaran yang tersendiri. Apakah sistem yang mereka bawa itu salah 100%? Tidak juga. Dan apakah sistem yang anda bawa itu benar 100%? Jadi persoalan-persoalan ini yang menarik untuk dibincangkan. Jadi saya suka karya-karya yang boleh saya bincangkan seperti itu, ya. Jadi ini perbezaan. Jadi dari sudut kreatif, persoalan-soalan ini dapat kita munculkan. Kita mengambil satu skop yang kita katakan tidak meletakkan keseluruhan rasa setuju kita dengan penulis tersebut, ya. Kita perlu mencari juga sesuatu perkara yang bukan kita menolak, tetapi kita menimbulkan persoalan-persoalan begini, ya. Jadi itu yang boleh dilakukan oleh seorang penulis resensi. Apabila kita menulis resensi, kita berbincangkan tentang buku, diskurs, satu wacana tentang buku, ya. Jadi wacana-wacana ini yang akan berlangsung, walaupun ia ulasan yang pendek, ya, dia bukan satu kritikan, tetapi wacana ini yang kecil ini, yang pendek ini boleh kita letakkan sebagai satu perbincangan yang berguna kepada perkembangan ilmu lah, sumbangan perkembangan ilmu. Okey, ada siapa-siapa nak membentangkan apa-apa buku yang dibaca? Ya. Kalau kita menulis tentang buku-buku yang bukan fiksyen, contohlah saya mengambil contoh buku non-fiksyen. Sebab kerangkanya sama, kita ada sinopsis, kita ada ulasan singkat, kemudian kita akan melihat daripada keunggulan buku tersebut, ya. Dan kemudian kita melihat kelemahan, kekuatan, kelemahan, rumusan kerangka buku. Jadi kita akan melihat pada perkara yang sama. Contohnya saya ambillah buku lama, mungkin ramai orang yang baca, ya, The End of History, ya, The Last Man, The End of History, Francis Fukuyama, ya. Buku ini banyak memberikan fikiran-fikiran yang mana satu kita nak ambil. Sebab dalam buku-buku yang besar begini, susah kita nak mengambil apa sebenar-benar yang dapat memberikan satu kesan kepada pembaca. Takkan kita nak buat satu sinopsis keseluruhan fikiran yang dibawa oleh Fukuyama dalam buku tersebut, ya. Kita perlu mencari satu inti, dan intipatinya pula menyatakan tentang bahawa apabila sebuah negara telah melalui satu proses demokrasi, maka sejarah telah berakhir. Apakah kita hanya menyatakan begitu, semua orang melihat perkara itu, ya, semua orang akan melihat perkara itu sebenarnya fikiran-fikiran biasa, ya. Tetapi Fukuyama menimbulkan satu persoalan, ya, mengambil pandangan-pandangan dari pemuka pemikiran yang terlebih dahulu, mengembangkannya. Jadi saya melihat daripada ratusan fikiran, idea ataupun ratusan idea yang ada dalam buku tersebut, kita boleh memilih satu idea saja untuk dibincangkan. Banyak idea-idea lain yang berkembang, tapi kalau kita ambil satu idea, sebab tu saya katakan dalam penulisan resensi, kita perlu mencari satu fokus, satu idea yang betul-betul kita faham, yang betul-betul kita rasa kita dapat mengulasnya dengan baik, yang betul-betul kita rasa kita dapat menimbulkan persoalan ataupun diskurs terhadap perkara tersebut. Jadi saya nak ambil satu contoh dalam buku tersebut yang mungkin bagi saya boleh menarik pembaca. Saya cuba sama ada ia boleh menarik pembaca atau tidak. Saya ingin ambil pandangan dalam buku tersebut, satu idea yang dikemukakan oleh Fukuyama bahawa dalam diri manusia ni ada satu
satu fakulti yang disebut sebagai macam mana sebutan dia, Timos atau Timos ya. Jadi Timos ni satu fakulti dalam jiwa manusia yang mendorong manusia untuk berkembang, untuk hidup ya. Ini persoalan-persoalan yang kita katakan kita tak bincang dari sudut agama, kita bincang dari sudut idea. Kemudian bolehlah difungsikan, dilihat dari sudut pelbagai sudut. Saya melihat dari sudut idea yang dikemukakan. Jadi Timos ni dalam diri manusia ni, dia merangsang manusia untuk bergerak maju ke depan. Tanpa Timos, manusia tidak akan bergerak maju ke hadapan. Timos inilah yang membeza manusia dengan haiwan. Kerana Timos ini meletakkan manusia itu bergerak maju ke depan. Apakah unsur Timos ini? Iaitu perasaan manusia untuk mendapat pengiktirafan, diiktiraf. Ya? Jadi perebutan manusia untuk diiktiraf menjadikan mereka itu berjuang. Menjadikan mereka itu bersaing. Kerana dalam persaingan itu, dalam perjuangan itu, apabila mereka dapat mencapai sesuatu tujuan, maka mereka akan diiktiraf. Contohnya lah, seseorang tu akan, kalau kita tengok dalam media sosial hari ini, semua orang nak menjadi hero, nak menjadi orang yang paling awal menyampaikan berita. Tak kira berita tu palsu ke tak palsu, dia lah nak menyampaikan berita paling awal. Kenapa? Dia nak diiktiraf dalam netizen sebagai orang yang paling tahu daripada yang lain. Dia orang yang paling tahu daripada yang lain. Dia rasa bangga, dia lah yang paling tahu, dan dia mahu diiktiraf. Jadi itu yang membuatkan dia tu sentiasa bersungguh-sungguh, buat sampai memalsukan pun ada, buat fake news, buat gambar, alter gambar lah, buat siapa ni macam-macam superimpose, nak menyatakan kerana dia meletakkan diri dia untuk diiktiraf dalam netizen tu sebagai orang yang hero dalam media sosial itu. Nak menjadi satu keyboard warrior yang unggul dalam semua keyboard warrior yang ada. Mereka pun bergebut-gebut nak menyampaikan berita sama ada palsu atau tidak. Ya, ini sebenarnya perasaan Timos dalam diri manusia yang mahu mereka diiktiraf. Jadi ini dibawa oleh Fukuyama dalam buku tersebut. Idea-idea ni. Jadi perkembangan ini kita boleh letakkan di situ dalam satu ulasan. Maknanya kita memahami tulisan-tulisan, idea-idea dalam karya tersebut. Pada masa yang sama, kita perlu memilih satu idea yang paling catchy, yang paling, kita kata yang paling boleh membuka pandangan pembaca. Jadi pembaca terfikir, betulkah manusia ni hidup kerana dirangsang oleh perasaan untuk diiktiraf? Kerana terfikir, apakah hidup aku ni ataupun hidup kita tengok orang sekeliling kita bersungguh-sungguh untuk diiktiraf. Beli kereta besar walaupun terpaksa menjerut perut dan sebagainya, suka menunjukkan sesuatu yang dapat menjadikan dia kelihatan di mata orang ramai. Bukankah itu ada satu perasaan untuk meletakkan dirinya diiktiraf, dilihat oleh orang lain? Dan apabila dia merasa perasaan diiktiraf itu, dia merasa dirinya wujud. Wujud dalam masyarakat. Wujud dalam masyarakat. Boleh Google. Boleh Google Timos dia. Jadi ini yang berlaku. Dia ada dua pandangan yang dikemukakan oleh ahli sains sosial lah. Kita mungkin tidak bersetuju, tidak ada masalah tidak bersetuju. Kerana kita melihat dari sudut agama, kita satu, Freud mengatakan bahawa rangsangan hidup manusia untuk maju kerana libido. Yang kedua, saya lupa. Sebenarnya ini bukan pandangan asli pada Fukuyama, dia ambil pada orang lain. Tak silap saya, seorang ahli falsafah Jerman, ahli falsafah Jerman. Jadi dia mengambil perkataan, maknanya bahawa manusia yang merangsang untuk bergerak ke depan, untuk maju itu, untuk berjuang dan untuk hidup adalah perasaan Timos ini, perasaan untuk diiktiraf. Jadi kalau kita letakkan
perbincangan ini dalam 1,200 patah perkataan dengan ulasan terhadap tu, orang akan melihat isu ini adalah isu yang penting dalam buku tersebut. Isu kepala dalam buku tersebut. Dan isu-isu lain tu, ada idea lain tu sebagai ekor saja. Inilah idea yang merupakan kepala dalam buku tersebut. Yang meletakkan idea ini sebagai kepala dalam buku tersebut bukan pembaca, bukan penulis, bukan Fukuyama, tapi kita, pengulas. Maknanya, pengulas ni, dia sebenarnya meletakkan kebijakan yang kedua. The second intelligence. First intelligence daripada penulis. Tadi ada second intelligence daripada pengulas. Pengulas ni perlu menjadi seorang second intelligence. Di mana dia boleh mengatur. Kalau penulis mengatakan bahawa yang ingin dibawa dalam buku tu bukan soal Timor, tapi soal bagaimana sejarah itu telah tamat apabila semua negara telah mencapai demokrasi. Tapi kita menolak. Kita tak menggunakan idea tu. Kita mengambil satu idea lain dan meletaknya sebagai kepala dalam buku tersebut. Jadi, penulis tidak menyatakan bahawa itu idea utamanya, tapi kita sebagai pengulas mengatakan itu adalah idea utama. Dan kita hak sebagai pengulas, penulis resensi untuk meletakkan yang mana satu kita pilih sebagai idea utama. Tapi kita memerlukan kepahaman yang cukup jitulah terhadap apa yang kita bawa. Kalau kita mengambil persoalan Timor ni sebagai idea utama dalam buku tersebut, maka kita perlu betul-betul jitu dan faham tentang hal tersebut. Itu yang kita katakan. Begitu jugalah dalam banyak persoalan-persoalan lain yang diceritakan. Jadi dalam persoalan penulisan resensi ini, saya nak menyatakan bahawa penulis resensi ini perlu bertindak sebagai the second intelligence, second opinion dan second intelligence. Dia bukan pengekor kepada buku yang dia ulas, tapi dia seperti seperti satu bentuk pencadang ataupun pemuka yang baru pada idea-idea yang ada. Dia boleh menerima, dia boleh menolak, dia boleh mengangkat perkara-perkara yang mungkin tak dilihat oleh penulis tetapi dilihat oleh penulis. Maknanya di sini untuk saya nyatakan ada kalanya mengapa pengulas-pengulas yang memang diperhatikan oleh pembaca, utamanya di luar negara, kerana mereka itu ada kalanya lebih bijak daripada penulis itu sendiri. Lebih bijak daripada penulis itu sendiri. Kita tak meletakkan dikotomi lah, kita tak meletakkan maknanya merendahkan penulis tersebut atau tidak. Tapi kita meletakkan bahawa seorang pengulas, dia perlu meletakkan dirinya dalam kebijaksanaan yang tersendiri. Dia tidak boleh meletakkan dirinya di bawah kebijaksanaan penulis. Dia tak boleh meletakkan, penulis ni penulis besar, jadi aku kena akur. Dia kena ada satu prinsip dalam hidup, dia ada kebijaksanaan yang tersendiri. Jadi kena bentuk satu kebijaksanaan sendiri. Jadi itu yang membuatkan tulisan-tulisannya akan lebih jitu dan padu lagi. Tidak mengikut, tidak mengekor, tetapi dia memberikan satu pandangan yang lain. Itu yang saya mungkin boleh memberikan. Sebab tu saya perlukan contoh-contoh dari tuan-tuan dan puan-puan, daripada para peserta, kerana mungkin saya boleh melihat buku-buku yang para peserta baca tu untuk kita bincangkan daripada situ skop apa yang kita boleh ambil. Itu dapat kita buat pendedahan yang lebih luas lagi lah. Okay. Apa buku-buku yang kita boleh bincangkan lagi di sini. Kalau buku-buku terbaru kita baca start datang idea. Kalau dengar orang bercerita mungkin datanglah idea, tapi kalau seorang-seorang bercakap ni, dia makin lama makin buku tak datang, tak terlintas buku-buku yang banyak dibaca. Saya minta seorang dua boleh bantu untuk membentangkan apa-apa bahan bacaan yang mereka baca. Okey, kita ambil satu persoalan tentang bagaimana
tentang penulis yang melihat bahawa tindakan-tindakan yang melanggar hukum kepercayaan masing-masing, hukum agama dan sebagainya akan menerima balasannya tersendiri. Okey, pertama tadi kita lihat dalam buku perjudian dan novel perjudian oleh Semang Kelantan, bagaimana kepercayaan penulis bahawa apa yang dilakukan oleh Pak Mat itu salah. Menjual babi dan memakan duit babi itu adalah haram, maka itu tanah yang didudukinya itu akhirnya adalah tanah haram, kerana itu pelakuan yang berlaku. Kita ada satu pepatah mengatakan apa yang salah yang kita dapat pada hari ini adalah bermula daripada awal yang salah. Sesuatu yang salah itu bermula daripada awal yang salah. Maknanya daripada awal lagi Pak Mat telah melakukan kesalahannya, melanggar, menjual dan mendapat duit haram daripada jualan babi tersebut. Jadi soal menjual babi, makan duit babi itu haram atau tidak, itu persoalan yang boleh dibincangkan dari sudut fik dan sebagainya lah. Tapi dari sudut kepercayaan mudah, pandangan-pandangan mudah masyarakat, corak fikir masyarakat, tersaji masyarakat tersebut yang budayanya, secara culturenya berpegang kepada pegangan agama, maka melihat apa yang dilakukan oleh Pak Mat itu salah. Maka Pak Mat menerima balasan dengan cara yang tersendiri. Pak Mat tidak dihukum oleh undang-undang, tetapi dia mengalami satu perkara yang akhirnya salah dari segi undang-undang dan sebagainya. Itu adalah hukuman yang diletakkan oleh penulis, yang telah dirangka oleh penulis. Dan perkara ini juga ini Semang Kelantan yang melihat bahawa masyarakat Melayu Islam itu harus melakukan hidup dengan prinsip Islam yang sebenar. Kita melihat kemudian perkara yang sama juga saya temui dalam karya Jaya Ramba, penulis keturunan Iban di Sarawak, yang menulis tentang masyarakat Iban, dan masyarakat Iban ada kepercayaan masing-masing. Dalam kepercayaan masyarakat Iban itu ada kepercayaan-kepercayaannya, tidak boleh melanggar adat-adat tertentu. Dan contohnya dia ada istilah bayak, dia kata orang mati ni mana barang-barangnya ditanam sekali dan sebagainya. Dan apabila barang-barang mati itu dibongkar, dicuri oleh orang lain, si mati apabila mati, barang-barang mereka akan ditanam sekali. Ini merupakan kepercayaan mereka, hukum mereka sendiri. Dan apabila barang itu dicuri oleh orang kampung itu sendiri, kerana tidak percaya kepada adat tersebut, maka pencuri itu akhirnya menerima hukuman mati dalam kemalangan yang ngeri. Jadi Jaya Ramba ini memberi balasan yang sama dengan apa yang Semang Kelantan beri balasan, tapi dalam sudut kepercayaan yang berbeza. Semang Kelantan memberi kepercayaan hukuman balasannya dari sudut kepercayaan Islamnya, dan Jaya Ramba memberi hukuman dan balasan terhadap hukum kepercayaan adatnya sendiri. Jadi kita melihat bahawa setiap masyarakat ini di dunia ini ada pelbagai pegangan, kepercayaan, dan inilah yang membina budaya masing-masing, membina ke budaya masing-masing. Dan dalam penulisan sastra, hal ini menjadi satu benda yang sangat unik, sangat khusus dalam membezakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, berasaskan pegangan dan pendirian mereka masing-masing terhadap apa yang mereka letakkan sebagai aturan yang mereka harus ikuti, bukan sahaja dalam hidup tetapi juga mencapai maknanya dalam bersedia dalam alam selepas mati mereka. Jadi ini kepercayaan-kepercayaan ini membentuk satu, kita kalau melihat satu pattern, satu corak yang sama dalam pembentukan budaya setiap masyarakat. Dan ini sangat menarik kalau kita membuat ulasan buku, dan mengambil sudut pandangan ini untuk melihat corak fikir masyarakat yang dibentuk oleh kepercayaan. Sehingga dalam budaya itu sendiri lahir daripada
kepercayaan itu. Jadi bagaimana kita dapat mengulasnya dengan baik? Bagaimana kita dapat dapat memberikan satu perkara yang dapat menarik pembaca untuk meneliti apa yang kita katakan. Macam banyak perkara, maka kita memerlukan rujukan-rujukan. Rujukan-rujukan dari segi pelbagai segi. Dan ini saya katakan bahawa dalam penulisan resensi sebenarnya dia satu penulisan yang kecil dalam sudut tulisan yang lain yang tidak diperhatikan. Tetapi sebenarnya tulisan resensi ini secara tidak langsung kalau ditulis dengan baik, dengan rujukan yang kemas, dia boleh memberikan satu ilmu yang sama tinggi sumbangannya dengan ilmu-ilmu yang diberi dalam tulisan yang lain. Jadi kita perlu memahami bahawa penulis-penulis resensi dalam sudut yang idealnya, dalam sudut penulisan biasa, kita menulis cuma nak mengulas buku, apa yang kita baca, kita memberi tahu kepada pembaca maklumat tentang buku tersebut, kita berkongsi dan habislah kerja kita. Itu dalam skop yang biasalah. Tapi suara saya tak dengar ke? Suara saya okey kan? Jelas setakat ni. Okey. Saya dengar suara, tak dengar suara. Dia ada masalah line. Okey. Baik. Dalam konteks yang biasa, kita menulis ulasan buku, kita membaca buku dan kemudian kita berkongsi dengan pembaca, kita memberi maklumat. Okey, selesai apa yang dikatakan sebagai penulisan resensi. Tapi untuk lebih jauh, penulis resensi juga, ini yang persoalan yang kedua lah, yang kita katakan ideal lah, maknanya persoalan yang ideal, maknanya cita-cita penulis resensi, mungkin secara langsung atau tidak langsung, mereka menjadi sebagai penyumbang ilmu dalam dunia keilmuan tersebut. Sebab tu saya katakan tadi, penulis resensi ini, mereka juga boleh berfungsi sebagai ejen. Ejen pertamanya, ejen kepada perkembangan ilmu. Kita memberi ilmu. Pandangan-pandangan yang kita berikan tadi, maknanya sudut pandangan yang kedua tadi, kita pandangan penulis, pandangan yang kedua itu, kita sebenarnya berkongsi ilmu yang lain dengan pembaca. Satu ilmu tentang karya yang dihasilkan penulis, satu ilmu yang menjadi persoalan kepada kita, pertanyaan tadi. Jadi kita menjadi ejen kepada perkembangan ilmu. Dan keduanya kita menjadi ejen kepada perkembangan, maknanya kepada perkembangan industri buku. Buku ini kita tahu memang merupakan satu keperluan kepada masyarakat. Buku ini satu keperluan kepada masyarakat. Tetapi tidak ramai orang yang ingin membaca buku. Tidak ingin ramai. Jadi kalau kita menjadi ejen untuk menggalakkan orang membaca buku, kita telah melakukan sesuatu yang perkara yang berguna dalam masyarakat. Jadi kita menjadi ejen kepada perkembangan industri buku. Kalau kita mengulas buku dan orang membeli buku-buku yang kita ulas, ternyatalah kita memberikan sumbangan dan memperbanyakkan lagi maknanya buku-buku di tangan pembaca. Bolehkah kita masukkan petikan ayat daripada buku dalam penulisan? Ya, boleh. Tentu boleh. Ada ayat-ayat yang bagus yang kita boleh masukkan dalam buku. Ayat-ayat yang bagus kita masuk. Tapi jangan terlalu panjang. Jangan terlalu banyak. Cukuplah untuk mengambil kata sebaris ayat. Cukup untuk kita ambil. Kita cari betul-betul ayat yang kita, apabila kita tutup buku tersebut, kita terbayang-bayang ayat yang dalam kepala kita. Kita terbayang-bayang ayat dalam kepala kita. Jadi ayat itu yang kita ambil. Kita ambil dari situ. Dan satu lagi, kaedah penulisan resensi ini seboleh mungkin jangan maknanya ada buku di hadapan yang terbuka untuk kita. Memanglah kita perlu balik untuk buat sinopsis. Jangan kita katakan kita tulis, ada buku di sebelah kita yang terbuka untuk kita tengok, kita belik, kita tulis, kita belik, kita tulis. Seboleh mungkin cuba melatihkan diri kita tutup buku tersebut.
tutup buku tersebut dan tulis berdasarkan apa yang kita dapat daripada buku itu. Kerana membaca buku ini, kita memerlukan kefahaman. Jadi kita tulis resensi apabila kita telah faham tentang buku tersebut. Jadi kita tak perlu buka lagi. Kita tulis, kita buka, tutup buku tu dan kita boleh menulis 1200 wattah perkataan tanpa membuka buku tersebut. Sinopsis pun tak payah buka. Kita boleh ingat dalam kepala kita. Jangan khawatir kita tersilap. Ya? Jangan khawatir kita tersilap. Sebab kita telah memahami buku tersebut, kita tulislah. Kecuali lah ada beberapa mungkin nama, kita terlupalah. Nama Pak Mat ke Pak Teh tadi. Itu kemudian kita boleh buka. Ya? Tapi jangan tulis buka. Kalau kita tak ingat nama, kita tulis dulu. Kemudian kita tukar untuk sinopsis. Tapi kemudian kita boleh susun balik untuk apa yang macam nama ke, tarikh, tempat dan sebagainya. Tapi cuba kita melatih diri kita untuk menulis resensi ini, kerana resensi ini tak panjang, 1200. Lainlah saya kata kalau kita tulis tesis ke tentang hal-hal tersebut, maka itu mungkinlah kita memerlukan buku tu dibuka, 4-5 buku buka depan mata kita. Tapi kalau resensi ni tempat kita melatih ingatan kita, tempat kita melatih kefahaman kita, tempat kita melatih bagaimana ketajaman fikiran kita boleh berfungsi. Jadi menulis resensi juga ini adalah satu latihan. Tutup buku dan tulis. Saya percaya tulisan resensi tuan-tuan dan puan lebih baik jika anda tulis dengan buku yang tertutup dari tulis dengan buku yang terbuka. Itu pengalaman saya apabila saya menulis resensi dengan buku terbuka untuk saya kejap tengok, resensi saya agak kaku. Tapi apabila saya tutup buku dan saya tulis resensi, dengan kefahaman saya, resensi itu menjadi lebih padu, lebih mantap dan kuat lagi. Format penulisan seperti jenis tulisan, saiz dan jarak dan sebagainya, tidak ada masalah. Format penulisan ni sebenarnya akan ditentukan, kita boleh tulis dengan format penulisan yang kita suka, yang kemudian penerbitan akan tentukanlah dia nak guna font apa, nak guna tulisan apa dan saiz dan sebagainya. Jadi kita guna tulisan biasa. Kalau kita biasa dengan Arial, tulis dengan Arial. Kalau kita biasa dengan Times Roman, kita tulis Times Roman. Mungkin kita tulis dalam biasanya 12, single spacing. Nak tulis double spacing pun terpulang. Tidak ada masalah. Perubahan itu akan dibuat oleh penerbit. Kalau penerbit majalah, dia akan carilah font-font yang dia suka dengan spacing-spacing yang dia suka. Sama ada dia akan guna 10, 12 atau 11, 13, semua terpulanglah kepada pihak-pihak penerbit tersebut. Tetapi satu perkara yang saya ingatkan di sini, untuk zaman sekarang ini, jangan sekali-kali menghantar tulisan anda dalam bentuk file PDF. Jangan sekali-kali hantar dalam bentuk file PDF. Hantar dalam bentuk Word biasa. Sebab PDF ni, penerbit tak dapat buat apa-apa. Tulisan kita tu banyak lagi. Mungkin kesalahan ejaan, macam-macam kesalahan ada yang sikit-sikit, minor error tu banyak lagi. Jadi, editor yang membaca tulisan untuk diterbitkan, dia memerlukan file yang boleh dibetul, ditambah, dikurang dan sebagainya. Kalau PDF tak boleh buat apa. Dan saya nak ingatkan lagi, dalam pertandingan juga bolehlah dihantar PDF kalau nak hantar PDF, tetapi perlu dihantar dalam bentuk Word. Kalau nak hantar PDF, dia kena hantar bentuk Word. Dalam pertandingan mungkin kita akan adakan tak lama lagi pertandingan menulis resensi ini. Semua akan diminta untuk dihantar dalam bentuk file Word, bukan file PDF. Kerana apabila tulisan-tulisan ini dipilih, kita akan mengumpulkannya dan menerbitnya dalam bentuk buku. File PDF kita tak boleh buat apa. Jadi kita nak file Word yang mana kita boleh masukkan dalam atur huruf kita. Jadi pantang ya sekarang ni untuk nak hantar apa-apa tulisan pun, bukan saja resensi, jangan hantar file PDF kepada penerbit. Penerbit kalau dia bosan, dia buang je, walaupun tulisan tu baik, ataupun dia minta file Word ataupun dia tak pakai langsung. Jadi
Itu dia. Petua dia jangan hantar dalam bentuk PDF. Okey, ada soalan-soalan lagi yang kita nak kongsikan? Tuan Zaki, Ya, boleh. saya nak tanya kan. Aha. Nak tanya pandangan Tuan tentang aplikasi Goodreads. Itu dia. Aplikasi apa? Goodreads. Oh, Goodreads. Goodreads. Goodreads ni saya tak tahu sangat, tetapi saya ada admin yang selalu masukkan buku-buku yang sama ada saya tulis atau saya terbit dalam Goodreads ya. Dia satu aplikasi yang bagus juga untuk sekarang ini, kerana dia Goodreads ni adalah satu bentuk penulisan resensi sebenarnya. Yang maknanya dimanfaatkan, penulisan resensi dimanfaatkan dalam media baru. Goodreads ni antara penulisan resensi dalam media baru. Kalau nak melihat resensi dalam bentuk media baru, bolehlah buka Goodreads. Saya lupa. Goodreads ni antara penulisan resensi dalam media baru ya. Kalau kita lihat di situ, banyak sekali ulasan-ulasan buku dalam Goodreads ya. Saya ada admin yang akan mengulas tulisan-tulisan saya dalam Goodreads. Jadi banyak. Jadi Goodreads ni dia menjadi satu platform yang penting untuk pembaca-pembaca merujuk. Jadi kita lihat bahawa resensi ni memang sangat berguna kepada pembaca. Tapi penggunaan media baru, mereka menggunakan Goodreads. Selepas ini kita tak tahu, mungkin ada banyak lagi aplikasi atau platform baru yang akan lahir. Kita tengok bahawa penulisan resensi ini tidak pernah putus dari zaman Yunani lagi sampai zaman sekarang. Sampai zaman teknologi baru, penulisan resensi ini memang diakui sangat penting dalam maknanya perkembangan ilmu maupun perkembangan industri buku. Jadi Goodreads tu boleh tengok contoh yang baik lah Goodreads tu. Terima kasih kepada pemanggil yang menceritakan peserta yang memberi masukan. Ada lagi banyak mungkin aplikasi lain yang boleh kita kongsikan di sini untuk melihat ulasan-ulasan buku ya. Menghantar foto ingan kulit buku. Okey. Pengulas boleh menghantar foto iringan seperti kulit buku untuk dilihatkan. Kulit buku ni kadang-kadang sekarang kita boleh Google kalau kita hantar tak ada kulit buku pun penerbit akan masukkan kulit buku berdasarkan Google. Tapi kalau boleh nak hantar lebih baiklah. Kalau nak melihat contoh tulisan resensi saya tak pandai nak masukkan kat sini. Saya nak cari pun agak susah kan ni. Sekejap saya cari. Saya nak tunjukkan macam mana ya. Nak kongsi skrin ke? Nak kongsi skrin. Ya. Itu bagaimana tuan? Okey, nak kongsi skrin ya. Sekejap. Okey.
tak dapat file, tak apalah, nanti kemudian lah. Saya tak dapat file yang apa ni, tak tahu mana saya tahu tak. Okey, tak apa. Okey, boleh menghantar foto dari situ. Okey, apa lagi yang nak dia tahu tentang penulisan resensi ni? Dia tak panjang, dalam 1,200 dah cukup lah untuk penulisan resensi, tak panjang. Kalau 2,000 perkataan tu, paling-paling panjang pun 2,000 patah perkataan, tapi terlalu panjang juga 2,000 patah perkataan yang paling panjang. Kalau boleh antara 1,800 hingga 1,000 patah perkataan. Kalau di majalah, di akhbar saya tengok lebih pendek lagi, tak sampai pun dalam 600, 800 tak sampai. Jadi penulisan resensi, sebab kita mahu satu penulisan yang padat, ringkas dan berkesan. Kalau panjang sangat dia akan jadi meleret-leret, melewah. Jadi kita mahu tulisan yang padat dan berkesan. Jadi itu tulisan resensi. Resensi dalam bentuk puisi tak pernah. Resensi adalah resensi, puisi adalah puisi. Dua genre yang berbeza. Kita perlu memahami bahawa resensi adalah resensi lah, dalam puisi itu adalah puisi. Dia genre yang berbeza, Dia bukan genre yang sama. Jadi tak mungkinlah resensi dalam bentuk puisi. Walaupun dia kata puisi itu meresensikan sebuah karya, itu pandangan penulis pada pandangan maknanya kita pandangan secara formal dalam pengkategorian sastra dan pengkategorian penulisan, kita tidak anggap puisi sebagai resensi, walaupun penulis menyatakan bahawa itu puisi yang membuat resensi terpulang, tapi puisi bagi pandangan yang formal tetap puisi, resensi tetap resensi. Soal kadang-kadang banyak yang ada orang tulis seperti cerpen esei, S-Pen, dia kata okey ini cerpen esei, tapi bagi orang untuk mengiktiraf atau tidak terpulang. Tapi dalam pengiktirafan rasmi, formal, dia tak ditulis sebagai cerpen, bukan cerpen esei. Esei is esei, cerpen is cerpen. Jadi kita jelas di situ. Jadi pembentukan genre ini ataupun hybrid genre ini, maknanya itu dilakukan oleh penulis, tapi untuk diterima atau tidak dalam sistem yang formal belum dapat diterima lah. Belum dapat diterima. Akan datang diterima saya tak tahulah, tapi untuk sekarang kita belum ada lagi pengiktirafan terhadap maknanya puisi yang tertulis dalam bentuk resensi. Okey, ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita kongsikan ataupun ulasan-ulasan buku yang boleh kita kongsikan? Ada tak ulasan buku yang kita boleh kongsikan? Dan kadang-kadang kita membincangkan tentang ulasan buku. Ulasan buku ni juga kadang-kadang dia akan melihat sudut-sudut yang tersembunyi lah, sudut-sudut yang tersembunyi mungkin tidak dilihat oleh pembaca. Jadi kita cuba membongkar sudut-sudut yang tersembunyi tersebut. Contoh seperti saya lihat tadi, mungkin dalam Angin Timur Laut, pembaca tidak melihat pun ada hubung kait antara iklim dengan tingkah laku manusia. Tapi penulis resensi cuba mencari bahawa iklim tu membentuk tingkah laku manusia. Iklim tu boleh menghentikan kehidupan manusia. Sehingga manusia terpaksa mencari jalan keluar, melakukan perkara yang lain. Dan ini banyak berlaku lah. Antara sebab mengapa kadang-kadang tumbangnya satu empire, tumbuhnya satu empire baru. Kadang-kadang yang menumbangkan sebuah empire tu satu golongan kaum yang tidak ada kemajuan pun, macam Mongol contohnya, bukan bangsa yang maju, tapi dia didesak oleh iklim yang kering dan gersang. Dia terpaksa mencari kehidupan, hidup di tempatnya semakin terdesak, makin tak boleh hidup, tanaman makin tak boleh hidup, ternakan tidak boleh. Jadi dia terpaksa masuk menyerang negeri-negeri yang maju ni. Jadi itu membuatkan satu tolakan, kita kata faktor tolakan, yang maknanya
yang membentuk kadang-kadang bangsa itu menjadi ganas, menjadi ada kerana faktor-faktor iklim juga, faktor iklim yang kering gersang yang tidak memberikan mereka, yang semakin menekan mereka, semakin menindas mereka, membuatkan mereka menjadi ganas, menyerang orang lain. Jadi ini juga boleh datang daripada fikiran kita ketika melihat resensi. Kita memberikan satu andaian kita, assumption kita kepada karya tersebut, yang melihat apakah, maknanya kita boleh bertanyakan situ apakah faktor yang menjadikan mungkin watak ini menjadi ganas, kasar sebagainya adalah faktor suasana iklimnya ataupun suasana alam yang mana bentuknya menjadi begitu yang memaksanya hingga menjadi terdesak dan sebagainya. Jadi inilah pandangan kita. Jadi penulisan resensi ini kalau saya nak simpulkan adalah penulisan yang kita ambil secara mudahnya dalam 1,200 perkataan. Kita mulakan dengan sinopsis dan kemudian kita buat ulasan singkat dengan kutipan yang secukupnya. Kemudian kita nyatakan kekuatan, kelemahan dan kita buat rumusan tentang kerangka buku secara keseluruhan dan barulah kita melihat kepada bahasa. Jadi itu saja penulisan resensi yang secara umum persoalan perbincangan lain ni sebagai satu bentuk kita kata perkongsian yang mana dapat membuka banyak pintu yang boleh memberikan kita fikiran dan idea untuk menulis resensi yang bagaimana yang boleh satu meletakkan tulisan kita ini kuat dan mampu meyakinkan pembaca, mampu mengaruhi pembaca untuk mendapatkan ataupun meneliti ataupun berkongsi buku tersebut dengan mendapatkan buku-buku yang kita kongsikan. Jadi itu penulisan, maknanya ulasan buku. Ulasan buku secara ringkasnya, tapi secara yang kita bincangkan selama seharian ni sebenarnya lebih kepada perkembangan idea. Jangan khawatir, jangan takut dengan mungkin kita rasa beratnya nak menulis resensi ni sampai menyantu sekali nak cerita kan dengan segala ekonomi, falsafah lah, alam dan sebagainya. Jadi orang takut nak tulis resensi susahnya. Kalau kita baca resensi itu mudah tapi dengar serta kita cakap susah nak menulis resensi. Jadi jangan takut. Itu sebenarnya bukan semua kita nak masukkan Kita cuma ambil yang mana yang kita rasa sesuai dengan penulisan kita. Kalau kita rasa tulisan itu cukup untuk kita sampaikan satu resensi yang ringan, cukup untuk kita katakan pembaca tahu maklumat buku tersebut, itu pun sudah cukup kan. Yang saya buka ni semua ni, saya pergi sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya ini untuk memberikan banyak pilihan, banyak option, banyak alternatif. Jadi ni yang kita bincang daripada pagi tadi untuk option kepada para peserta pilih yang mana satu mereka sesuai untuk mereka. Jadi akhirnya kalau nak memilih yang paling mudah cara menulis resensi dengan memberi ulasan, memberikan sinopsis dan menyatakan kekuatannya, kelemahannya dan ulasan tentang buku itu sudah memadai untuk memberikan. Tetapi apa yang kita bincangkan tadi, mungkin kita dapat mencari skop-skop yang lebih kita katakan membantu dalam menghasilkan penulisan resensi yang berbeza. Apa yang kita bincangkan hari ini mungkin mencari skop penulisan resensi yang berbeza daripada apa yang selalu cuma menulis sinopsis tentang cerita tersebut dan menghuraikan. Ada juga penulisan resensi yang meletakkan seluruh penulisan dalam sinopsis. Maknanya daripada awal hingga akhir sinopsis cerita saja. Sinopsis cerita. Boleh juga tetapi bagaimana dia meletakkannya? Sinopsis cerita tersebut, setiap cerita tu akan diulas. Contohnya pertemuan antara ini dan sebagainya, ini melambangkan bahawa ini sekian ada terdapat apa yang dapat dilihat sini berlakunya satu pertembungan antara tradisi dengan moden. Pertembungan antara Ahmad yang pulang dari kota menemui Pak Husin di desa, menimbulkan satu pertembungan antara tradisi dengan kemodenan. Kita ulas. Kemudian yang bab kedua, ulasan sinopsis kedua pula, pertembungan ataupun kebersetujuan antara ini menyatakan itu menunjukkan bahawa
berlakunya persembahan budaya yang di kampung tu telah menyatukan antara Pak Husin dengan Ahmad, dan itu menyimpulkan tentang adanya persepakatan apabila sesuatu dalam masyarakat, apabila ahli-ahli masyarakat itu berkongsi nilai-nilai budaya yang sama. Jadi setiap babak itu diulas dengan pelbagai sudut pandangan yang ada, yang dibina daripada pandangan-pandangan oleh penulis resensi. Jadi boleh saja kita menulis satu sinopsis daripada awal sampai akhir, tapi kita masukkan maknanya andaian-andaian, pandangan-pandangan kita dalam setiap babak yang berlaku, dan setiap peristiwa yang berlaku tu kita masukkan pandangan. Itu boleh juga dilakukan begitu. Jadi format penulisan resensi ini dia tidak terbatas kepada satu formatnya. Dia boleh dilakukan dengan pelbagai. Cuma apa yang saya bagikan tadi, ada 6 perkara yang saya letakkan tadi yang boleh kita bahagikan. Setiap perkara itu 200 perkataan itu memudahkan kita untuk menyusun penulisan dengan lebih teratur, dengan lebih terstruktur, jadi itu dapat membantu. Tapi kalau kita tidak mahu menggunakan format tersebut, terpulang. Kita boleh membentuk format yang kita tersendiri. Tapi yang saya kongsikan tadi adalah format yang lebih mudah untuk kita tulis. Kalau kita letakkan begitu, kita akan nampak keseimbangannya. Tetapi apabila kita telah mahir menulis banyak resensi, kita boleh mengubah formatnya, mengikut kesesuaiannya, dan kita boleh membina formula kita yang tersendiri. Formula ini pun saya bina berdasarkan formula pengalaman saya tersendiri. Jadi mungkin para peserta telah menulis dengan banyak besok, mereka akan ada pengalaman tersendiri, tapi mereka boleh mengubah sesuai format-format yang penulisan yang ada. Jadi itulah yang boleh saya kongsikan. Baik, ada apa-apa pandangan? Saya ada soalan, Tuan. Ya, silakan. Seperti mana yang kita tahu bahawa resensi ini tidak lagi asing dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, dan juga Tuan ada menyatakan sebentar tadi di mana ulasan ini tadi sedikit sebanyak memberi kesan kepada penulis itu sendiri. Jadi bagi saya, setelah mendengar penjelasan yang telah diberikan oleh Tuan SM Zakir, dan di dalam resensi itu juga terkandung kritikan. Cuma bergantung kepada pengulas tersebut sama ada kritikan itu berbentuk positif ataupun negatif lah. Dan tidak langsung memberi kesan kepada jualan buku-buku tersebut. Jadi bagaimana kaedah ataupun cara yang penulis ambil untuk overcome perkara tersebut? Mohon penjelasan, insyaAllah. Okey, penulis selalunya tidak mengambil, dalam pengalaman saya selalunya penulis tidak mengambil apa-apa tindakan lah. Maknanya untuk untuk membalas kritikan penulis resensi dan sebagainya. Walaupun kemungkinan sedikit sebanyak, tapi kita tak boleh katakan bahawa kata kritikan yang negatif itu boleh mengurangkan pembelian jualan buku. Kadang-kadang kritikan yang negatif daripada resensi kadang-kadang menambahkan lagi jualan buku. Dan orang nak tahu betul ke kritikan yang negatif yang dikatakan, orang lebih banyak nak tahu. Jadi okey je. Tapi pada pengalaman saya di Malaysia, dalam konteks Malaysia ni tidak adalah maknanya tindak balas reaksi daripada penulis terhadap tulisan-tulisan ulasan-ulasan buku yang terhadap buku mereka. Cuma kalaulah kita katakan bahawa mungkin ada kaedah bagaimana penulis boleh katakan membetulkan ulasan-ulasan yang dikemukakan oleh penulis resensi. Jadi penulis tu mengatakan, mungkin melihat bahawa ini mungkin akan memberi kesan kepada bukunya, jualan bukunya ataupun pandangan pembaca terhadap karyanya. Jadi apa kaedah terbaik yang boleh dilakukan oleh penulis? Pada pandangan pribadi saya, penulis mungkin boleh menjawab, tetapi ada dua kaedah. Satu menjawab dan memberikan penerangan yang lebih jelas tentang mungkin bersalahan tentang apa. Yang satu lagi ialah membiarkan.
Kerana berdiam juga adalah satu kaedah untuk menangi pertempuran kadang-kadang untuk memenangi perlawanan. Diam juga ada satu kaedah juga, satu kaedah untuk memenangi perlawanan kadang-kadang diam ni. Jadi sebab satu perkara bila menjadi seorang penulis, kita perlu pegang pada satu perkara lah. Kita perlu pegang bahawa pembaca ini sebenarnya adalah pembaca yang bijak. Pembaca itu ada kebijaksanaannya tersendiri. Jadi setiap pembaca itu boleh menilai. Pembaca itu sendiri boleh menilai sama ada buku itu betul-betul baik atau tidak. Jadi pembaca tidak sepenuhnya akan bergantung, walaupun mereka memerlukan maklumat daripada penulis ulasan dan mereka mengambil maklumat daripada resensi, tetapi mereka juga ada penilaian yang sendiri, judgement yang sendiri. Jadi kita perlu meyakini bahawa pembaca juga ada pembaca-pembaca yang ada kebijaksanaan yang sendiri. Kalau kita percaya pada itu, jadi saya rasa tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk kita membiarkan saja, membiarkan saja. Kerana sebuah karya yang baik, walaupun dikritik sebagaimanapun, dia tetap akan bangun, tetap akan berdiri sebagai sebuah karya yang baik. Salina ditulis oleh Samad Said, apa kritikan yang Salina tidak dapat? Macam-macam kritikan daripada dulu sehingga sekarang. Dikritik sehabis-habisan Salina karya Samad Said. Tentang pelacur, tentang apa macam-macam lah, nilai moral lah, apa dah semua. Kan? Tapi jawapan Samad Said, dia kata dia cuma menceritakan tentang apa yang berlaku pada zaman itu. Zaman sekarang mungkin tak ada, tapi zaman itu dan keadaan selepas perang, itu yang berlaku. Jadi apa yang dia nak sembunyikan? Bukan satu kesalahan kepada penulis lah, anggapan penulis ni, anggapan saya, anggapan peribadi saya. Walaupun mungkinlah dia patut menyorokkan hal-hal yang lebih kita katakan profane tadi kan, tapi tidak ada kesalahan jugalah untuk kita menuliskan apa yang berlaku. Kita tidak ada kuasa untuk mengubahnya, tapi dengan tulisan kita itu kemungkinan pembaca yang ada kuasa untuk mengubahnya akan membantu mengubah keadaan tersebut. Jadi bagi saya karya yang kuat, karya yang baik, dia tetap akan berdiri. Bagaimana kritikan? Salina tu kalau kita lihat daripada awal dulu, kritikan yang baik, yang positif dan negatif kan sama banyak ya. Kita ada kritikan yang positif, tapi kritikan yang negatif pun berlambak-lambak je. Tapi Salina tu tak pernah runtuh sampai sekarang pun, dia tetap besar. Bahkan bertambah laku lagi. Dulu Salina dijual dengan harga, permulaan dijual dengan harga berapa tahu? Dengan harga RM2.50 je. Lebih kurang bawah RM10 lah. Sekarang Salina yang diterbitkan oleh anak Pak Samad sekarang ni, Helmi, jual dengan RM75 sebuah. Itu pun terbit 1,000 habis dalam masa 3 bulan ni. Jadi karya yang kuat tu percayalah penulis, bagi saya bukan tugas penulis lah nak menjawab kritikan. Saya bukan pernah selalu dikritik zaman-zaman saya menulis. Saya tak pernah menjawab kritikan, saya tak pernah menjawab. Tapi saya menjawab dengan cara yang lain. Saya menjawab dengan menulis karya yang lain. Lagi banyak dikritik, lagi banyak lagi saya tulis. Dulu saya dikritik menulis karya-karya yang melarikan pembaca daripada sastra. Karya-karya orang yang tak faham. Pening kepala orang macam ini, melarikan khalayak. Kritikan macam-macam kata. Saya tulis lagi yang karya yang lebih pening lagi orang baca. Sampai akhirnya pengkritik pun bosan dengan saya. Lagi dia kritik, lagi teruk karya yang saya hasilkan, lagi tak faham orang nak baca. Pengkritik pun tak larat layan. Jadi kadang-kadang seorang penulis ni, dia boleh membalas kritikan dengan karyanya. Dia tulis lagi karya. Syahanun, dia kritik macam-macam. Dia tulis lagi. Alah pengkritik, tak ada tulisan dah. Sana terus menulis. Jadi penulis ini membalas kritikan dengan menulis karya. Dia tak perlu membalas kritikan, tapi dia menulis karya. Ini keuntungan pada diri penulis lah. Dia dapat karya, dia tak dapat musuh. Dia dapat karya. Kalau dia balas kritikan, dia dapat musuh.
Kalau dia menulis karya, dia dapat karya. Ya? Jadi begitulah yang lebih baik pada soal penulis. Dia perlu ada prinsip begitulah ya. Menulis ni tak, bagi saya lah, pandangan pribadi dan pribadi saya tak perlu menjawab lah. Kaedah penulis untuk menangani penulisan-tulisan, ada ulasan-ulasan yang memberikan satu kritikan yang negatif kepada karyanya ialah berdiam. Perlawanan yang paling utuh untuk memenang kaedah yang paling utuh untuk memenangi perlawanan kadang-kadangnya adalah berdiam ya. Kerana kadang-kadang yang menentukan siapa menang atau kalah itu bukan tindakan ya, tetapi waktu ya. Bukan reaksi tapi waktu. Kadang waktu yang akan menenangkan siapa kalah. Sama Said, dia menang bukan kerana reaksi ya, tapi dia menang kerana waktu. Waktu yang lama memenangkan salinanya. Reaksi tidak memenangkan apa-apa. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan. Okey, jika ada soalan-soalan lagi, ada pandangan-pandangan yang diberikan. Kalau tak ada, saya rasa kita sudah sampai ke penghujung. Jadi saya rasa sebelum saya serahkan kepada urus dia ataupun pengarah ataupun wakil-wakil penganjur yang mungkin untuk mau membuat ucapan sedikit sebanyak ya, saya kata saya rasa wajar jugalah wakil-wakil penganjur, siapa-siapa wakil penganjur yang boleh membuat ucapan penutup ya. Jadi saya dengan itu saya rasa saya tamatkan sesi saya. Saya meminta ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa kekurangan daripada pihak saya. Saya memohon ampun dan maaf, dan sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, yang kekurangannya itu daripada saya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta yang setia bersama sehingga petang ni, dan saya bagi mengucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih lah atas kesetiaan. Dengan itu saya serahkan kepada pihak urus dia lah. Saya tamatkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pihak urus dia ataupun wakil penganjur untuk memberi sepatah dua kata. Sekian, terima kasih.